Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat menyambung bacaan hadis kita yang berikutnya pada malam ini, pada muka surat 139, hadis 34. Hadis 33 tu kita dah baca. Dosa seseorang tidak dibebani oleh orang lain itu telah kita huraikan. Kita masuk kepada hadis 34, menjatuhkan talak 3 kepada isteri. Menjatuhkan talak 3 kepada isteri. Kita tengok hadis yang dibawa oleh penulis. Daripada Az-Zuhri telah menyampaikan kepadaku Urwah Ibnu Zubair, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, Urwah Ibnu Zubair ni dia merupakan anak saudara kepada Aisyah. Kerana Urwah Ibnu Zubair ni anak kepada Asma binti Abi Bakar. Az-Zubair di situ Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisatun wa indahu Abu Bakr, faqalat ya Rasulullah inni kuntu tahta Rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair ibn Zabir wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithl هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد ابن السعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي usailatahu fasara sunnatan ba'. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini cerita tentang seorang wanita yang diceraikan dengan talak 3. Diceraikan dengan talak 3. Dia merupakan isteri kepada
Rifa'ah, isteri kepada Rifa'ah. Nama dia kalau kita tengok, isteri dia ni Tamimah bintu Wahab. Tamimah bintu Wahab. Dia merupakan isteri kepada Rifa'ah Al-Quradhi. Jadi yang cerai dia talak 3 tu siapa dia? Rifa'ah. Rifa'ah ni ceraikan Tamimah ni talak 3. Okey? Talak 3 ni dia bermaksud telah diceraikan sebanyak 3 kali lah. Yang itu berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerai talak yang pertama, dia cerai talak yang kedua, dan dia cerai kali yang ketiga. Yang tu kita panggil cerai talak 3. Tak kira lah dia sebut berapa kali talak pun, tapi dia kira berapa kali kita bercerai. Jadi dia pergi jumpa dengan Nabi SAW ni. Aisyah kata masa tu dia duduk dekat, dia ada dalam majlis tu. Dia ada majlis tu. Dia kata Rifa'ah ni telah ceraikan dia talak 3. Dan maksudnya dah 3 kali cerai lah, kan? Setelah berlalunya tempoh iddah, dia telah berkahwin dengan Abdurrahman ibn Zubair, juga Al-Quradhi. Dia kahwin baru. Suami baru dia nama Abdurrahman. Itu the second husband lah, suami yang kedua. Suami yang pertama tadi Rifa'ah. Okey, kita sambung. Dia kata bila dia dah berkahwin dengan Abdurrahman ni, dia cerita satu benda yang dia tak berapa nak seronok dengan Abdurrahman ni. Dia kata apa? Perkataan dia. Dia kata wa innama ma'ahu mithlu hudbah. Abdurrahman ni dia punya kemaluan dia macam hujung kain. Hudbah. Hujung kain ni dengan makna apa? Hujung kain. Tengok kain semua. Tengok kain. Hujung kain. Apa makna hujung kain? Saya bukan lucah, saya baca hadis. Hudbah. Dia kata dalam tengok teks tu. Dia kata ya Rasulullah illa mithlu hadhihi al-hudbah. Dia terkahwin dengan Abdurrahman ni tak boleh nak bersama pasal hujung kain. Wa akhadhat, dia ambil min jilbabiha, dia pegang dia punya hujung kain jubah dia tu. Dia kata macam ni, artinya lembek. Dia sebut, sekejap lagi saya akan syarah. Dia kata, dia cerita, jadi dia tak boleh bersama. Di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama, ini merupakan dalil bolehnya seorang isteri membongkarkan aib atau menceritakan kelemahan suami dia kepada qadi, mufti ataupun ulama untuk maksud irsyad hukum, untuk mengetahui tentang fatwa dan hukum. So ini merupakan aib.
suami lah, merupakan kelemahan suami. Tapi dia cerita kepada Rasulullah ni untuk fatwa, untuk hukum. Sebab salah satu daripada perkara yang dibenarkan untuk kita minta fasakh, isteri dia boleh minta fasakh, dia boleh minta pembubaran perkahwinan itu jika pada suami itu ada kekurangan. Betul? Suami mempunyai penyakit, suami lemah syahwat, dia boleh minta, dia boleh cerita benda tu kepada qadi, dan dia boleh nyatakan dalam tuntutan dia untuk berpisah tu kerana suami dia tidak boleh memenuhi tuntutan syahwat dia, dan dia berhajat kepada perkara tersebut, dan dia minta. Suami dia mungkin tak mau ceraikan dia, hakim di atas alasan itu boleh menceraikan dia. Ataupun dia kahwin-kahwin, dia dapati bahawa suami dia ni pengikut ajaran sesat, pengikut Syiah, duk buat nikah mut'ah, duk buat amalan-amalan sesat ni, dia boleh pergi report, dia boleh pergi cerita. Atau suami dia ni buat benda pelik ke, jenis mengamalkan apa-apa yang pelik ke, bersikap ganas ke apa ke, dia boleh pergi cerita, dia boleh bongkar. Itu penting kita belajar hadis. Ada benda kita boleh cerita, tapi kat siapa kita nak cerita? Bukanlah kat geng bawah pokok asam kita tu, ataupun bukanlah geng-geng yang duk sembang burung. Kita cerita kepada mufti untuk yang berhak mengeluarkan fatwa. Kita bongkar di mahkamah, kita cerita di hadapan qadi, ataupun kita cerita kepada orang-orang yang thiqah, yang ada credibility, yang kita boleh percaya. Okey. Lepas tu dia sambung, dia kata fasami'a Khalid ibn Sa'id qaulaha. Ada satu orang lagi nama Khalid ibn Sa'id. Dia dengar perempuan ni, dia duduk ceritalah pasal lelaki dia tu. Dia duduk di mana? Di depan pintu. Dia tak masuk lah pasal Nabi tak bagi dia masuk. Nabi nak masuk jumpa Nabi ni dapat izin baru masuk. Khalid kata, dia tanya Abu Bakar, dia kata, apa cerita? Abu Bakar kata, Nabi ni dia dengar, dia senyum, dia senyum, dia tergelak lah cerita. Kemudian Nabi tanya dekat dia, dekat perempuan tadi ni, Tamimah tadi ni, isteri Rifa'ah yang mai mengadu tu, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah, barangkali hang ni nak rojok balik dengan Rifa'ah ni. Itu pasal kot. Tapi dia kata tadi dia tak bersama lagi tau dengan Abdul Rahman ibn Zubair. Nabi kata, la, kalaulah maksud hang nak mai tanya boleh tak nak rojok balik dengan apa? Dengan Rifa'ah tadi ni, la, tak boleh. Hatta, dia kata apa tuan-tuan? Hatta, perkataan Nabi, hatta yadhuqa usailataki, sehinggalah Abdul Rahman itu merasai madumu, wa tazuqi usailatahu, dan engkau merasai madunya. Artinya hingga tak boleh. Artinya kalau dia kahwin, lepas tu dia cerai, dia pun tak bersama, tak bersetubuh, boleh tak dia rojok balik dengan first husband dia tu, dengan Rifa'ah? Nabi kata, la, hatta yazuqa usailataki, sehingga dia merasai madumu dan engkau merasai madunya. Asal madu, Arab dia nak gambarkan suatu benda yang seronok, sedap, lazat, dia akan sebut madu. Bukanlah kata Abdul Rahman pergi beli madu, nak makan. Kan?
Tapi Nabi ni dia orang yang santun. Dia tak bercakap kotor, dia tak bercakap loklak, dia tak bercakap mulut lagu kita bercakap tu. Dia memilih kata-kata sehingga engkau merasai madunya dan dia merasai madumu. Dia tak katalah kalau umpah bersama ke apa ke ni, dia tak sebut perkataan yang kotor itu. Mulut Nabi, dia tidak satu orang yang bercakap. Hatta benda tu boleh tapi dia tak cakap. Kenapa? Kerana santunnya Nabi. Adabnya Nabi itu dia sebut. Jadi kita faham ambil lah maksud madu tadi. Kan? Okey. So apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Sebahagian riwayat menyebut bahawa ini juga kadang-kadang kita faham sebagai nikah Cina buta. Ada dia sebut dalam kitab kita, dalam buku kita ni, dia kata nikah muhallil. Nikah dengan tujuan untuk apa? Nak membolehkan dia rujuk, sebab orang yang dah bain kubra dia panggil. Orang yang dah cerai bain kubra ni, orang yang dah cerai talak 3 ni, dia tidak boleh bersama atau berujuk balik dengan suami dia sehinggalah dia berkahwin baru dengan akad yang baru. Kan? So ini dia panggil planning lah. Dia plan, dia pergi menikah, kan? Tapi tak payah bersama. Terletak time bila hang ceraikan, buat syarat lah. Di sisi jumhur para ulama, sesiapa yang bermaksud demikian, perkahwinan itu dengan tujuan dia kahwin si lelaki itu bagi membolehkan dia merujuk isteri suami yang pertama sekadar untuk berhelah, maka perkahwinan tadi ini perkahwinan yang batil, perkahwinan yang fasad, perkahwinan yang tidak sah, rosak. Maka tak boleh, tak dianggap perkahwinan itu memenuhi syarat untuk dia rujuk. Dia kecoh lah, kan? Masalah lah, kan? Yang bercerai, yang bergaduh, yang gila talak, yang angau Melayu, yang butanya Cina. Wallahu a'lam. Kununnya asal usul Cina buta ni wallahu a'lam, menurut sebahagian riwayat sejarah Melayu. Depa duk pi cekuk maklum mualaf baru-baru masuk Islam ni, hak yang baru bersunat ni, yang tak tahu malah halah tah ni, dia pergi cekuk, dia pun tak tahu apa semua, bayar ni sikit dia kata, so pergi menikah, lepas tu hang cerai, kan? Dia jangan main-main dengan gila talak ni, tidur pun tak lena, kan? Duk pagang angau, kan? Nyesal di kemudian hari. Berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi, beberapa kesimpulan fawaid ataupun istifadah yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut. Yang pertama, wanita yang ditalak 3 tidak boleh dikahwini oleh suami yang mentalaknya sehinggalah wanita tersebut menikah dengan lelaki lain dan dengan syarat mereka telah bersama, yakni berhubungan, bersetubuh, barulah mereka cerai. Selepas itu wanita yang bercerai tadi ni, yang perceraian yang baru dia tu, dia menghabiskan iddahnya. Naik tuan, dia kena habis iddah. Katakanlah kita cerai satu perempuan, bini kita lah, kita cerai dia, kita pun angau. Kita hang menikah kahit, kita boleh rujuk balik. Perempuan tu pun menikah. Nikah tak apa, tunggulah kan, kita pun tunggu. Dia pergi cerai. Alhamdulillah, telah sinar, telah ada apa? Cahaya di hujung terowong. Maknanya ada peluang aku nak kahwin balik. Dalam dia duduk apa? Dia duduk baca, dia duduk perangan tu, kawan yang laki baru tu pi rujuk balik. Yang ni kita nak kata apa pun tak tahu.
Ha? Oh, kelam masa depan. Kan? Dia tahan ni memang potong steam dia. Kan? Dah cerai aku pun semua, baju pun pergi tempah dah apa semua, tapi rojok dia tak, aku rojok balik, aku tidur tak lena, aku rojok balik. Tak apa, nanti lepas ni kalau aku bercerai pula, hang doa lain. So ini satu, apabila satu orang wanita diceraikan oleh suami dia pada talak yang pertama, pada perceraian yang pertama, kita ikut perlih lah. Sebahagian negeri dia kata kalau siapa yang lafaz 3, walaupun itulah perceraian yang pertama, dia kira pada lafaz. Walaupun itu first divorce, bergaduh, cerai, aku cerai hang, talak 3, maka di negeri-negeri lain dia kira pada lafaz. Artinya yang jatuh tu talak apa? Talak 3. Memang yang ni bukan kata bubuk, tak tahu jadi apa, bukan nasi jadi bubuk, bubuk tak tahu menjadi apa. Tapi di Perlis dia kira pada berapa kali awak bercerai. Dia kata boleh tak saya nak cerai di Selangor tapi saya nak ikut di Perlis. Kan? Dia kena ikut ulil amri. Kerana perkara ini perkara khilaf. So kat di mana kita bercerai, di situ kita rujuk pada keputusan pemerintah. Pemerintah itu mengatakan 3 kira 3 lah. Kalau kira 3, kalau kira berapa kali bercerai, dia pegang yang tu. Dapat? Okey. Kalau kita cerai kali pertama, kita boleh rujuk dalam tempoh iddah pada bila-bila masa yang kita nak dalam tempoh iddah tanpa memerlukan akad baru. Artinya tak perlu kita menikah baru. Kita hanya perlu pergi pada isteri yang kita cerai tu, kita kata kita rujuk balik. Ataupun aku arahkan untuk kita rujuk. Wanita di dalam tempoh iddah tidak berhak menolak perintah suami, ajakkan suami untuk rujuk. Dalam tempoh iddah dia tak boleh kata aku tak mau. Tadi ni buat gila cerai sangat. Ni rujuk apa? Dia tak boleh. Rujuk tak apa. Rujuk dia kena. Tengah malam suami tu pinik ketuk. Buka pintu. Dia kena buka. Ni panjang lah, saya bukan nak kursus kahwin. Kan? Okey. Tapi saya nak cerita, itu talak pertama, talak kedua. Talak ketiga, cerai bila dia kata cerai kita rujuk. Bercerai lepas tu dia rujuk balik. Lepas tu dia cerai. Yang ni hang ketuk lekang pintu pun hang duduk luar tu lah. No entry. So nak cerai ni fikir pergi panjang. Renung mata hitam mana kan. Renung segala-galanya, renung baki duit di bank, kan, apa semua, renung hutang-hutang apa semua tu, cerai fikir panjang, no? Ya. Habis iddah, dia kena masuk minta lain kan. Dia kena masuk minta lain dan wanita itu berhak untuk tolak bila dah habis iddah. Cuma dia beza dengan bain kubra dengan talak 3 ni, dia tidak perlu kahwin. Yang talak 3 tadi dia mesti kahwin dulu. Dan lepas kahwin tu mesti bersama. Lepas tu mesti habis iddah perceraian yang kedua. Barulah peluang untuk dia retender semula. Untuk dia masuk quotation lain. Tu pun kalau perempuan tu macam Rifa'ah ni dia macam apa, isteri Rifa'ah ni, Tamimah ni dia macam duk banding dengan Rifa'ah. Dia kata Abdul Rahman ni tak boleh pakai beg Rifa'ah tu. Artinya dia ada. Pasal tu Nabi kata la'allaki turidin an tarji'i ila Rifa'ah. Barangkali hang ni duk sebut-sebut Rifa'ah, duk pelekeh ni, barangkali hang nak patah balik. Tak boleh. Kan? Ada sebahagian kata dia memang kahwin dengan Abdul Rahman ni, dia memang nak Abdul Rahman ni macam tu lah kan, jadi syarat. Pasal Abdul Rahman ni katanya dalam riwayat, sebagai riwayat kata dia main. Dia kata dah, dia bawa anak dah. Apa-apa hudbah ni anak tengok anak. Faham tak? Okey, tak apalah. So kita sambung balik.
Talak ni menurut syarak ialah kita melepaskan ikatan perkahwinan dengan perkataan yang jelas. Talak ni mesti sarih. Talak ni jatuh dengan lafaz yang sarih. Aku ceraikan hang. Yang ni tak ada Pasal tu Nabi kata 3 benda, salasun jidduhunna jiddun wa hadluhunna jiddun. 3 benda hampa sungguh-sungguh pun jadi, 3 benda hampa main-main melawak-melawak pun jadi. Aku ceraikan hang, aku talakkan hang. Yang tu tak ada tafsiran lain lah, memang jatuh Melainkan dia gila ke, mabuk, ketum ke apa ke, cerita panjang lah. Kan, dia balik-balik masjid, dia terantuk tiang, dia penin balik-balik, aku ceraikan hang. Awak abang, aku terantuk tiang tadi, aku kata apa kat hang? Tu cerita lain. Tapi kalau dia kata dalam keadaan dia sedar, dia waras, pasal itu ada hadis la talaq fil itaq, tak ada talak dalam keadaan satu orang dia gila. Gila tu artinya mungkin marah sangat kan, dia naik iling. Tu perbincangan panjang Okey, satu lagi dia panggil kinayah. Sarih lawan dia kinayah. Kinayah ni apa dia? Kiasan. Bergaduh-bergaduh. Hampir lipat kain baju pergi balik orang mak itu jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Tak jelas. Ni takat malam ni kita dua takat malam ni aku tak mau tengok dah muka masuk. Tak jelas. Jadi semua yang tak jelas tu, hang pi balik, hang pi ambil kain baju, hang takat malam ni kita tak ada apa dah, apa semua tu yang mana tak ada perkataan cerai, tak ada perkataan talak, dia balik kepada maksud laki tu. Abang suruh cik balik tu pasal apa? Dah saja aku jemu, nanti aku rindu aku panggil hang balik mai. Kadang-kadang tengok muka dia jemu juga kan. Sikit. So balik cerita dia macam tu. So pasal tu orang kadang-kadang ni bila dia bercerai, kita nak tanya dia kata apa? Dia suruh saya balik. Tak jatuh. Melainkan tapi tanya dia, apa maksud hang suruh balik tu? Maksud suruh balik tu saya cerai jatuh. So dia mesti tengok kepada maksud. Kerana kinayah satu benda yang tak jelas. Apa makna dia? Okey. Di dalam syarak juga talak disebut atau dibahagikan kepada 2 jenis. Pertama dia panggil talak raj'i, iaitu talak yang boleh dirujuk kembali tanpa perlu kepada akad. Tak payah duk goncang tangan. Atau pernikahan baru selepas diceraikan oleh suami dengan syarat isteri itu mestilah di dalam tempoh iddah. Kita dah mengajilah tempoh iddah ni. 3 kali suci, orang yang mengandung sampai melahirkan anak, orang yang kematian suami, orang yang tidak bersama, janda berhias. Ada juga orang yang tak ada iddah. Orang yang tak ada iddah ni menikah tengok jadi macam mana ke apa ke kan, dia cerai tak ada bersama. Ini tak ada iddah kan. Orang yang monopause, tak ada haid, macam mana nak kira apa semua. Ini ada dibincangkan di kalangan. Syarat dia mesti tidak dalam tempoh tidak tamat iddah. Manakala yang cerita rifa'ah ni dia panggil talak bain. Yang mana bain ni juga dibahagikan kepada 2. Satu dia panggil bain kecil, satu lagi bain besar. Sughra dan kubra. Ni kita sebut sepitah lalu lah. Takkanlah tuan-tuan mai peranggap umur ni bercerai lagi pula kan. Ini kita mengaji dah sebut hadis ni. Talak bain sughra ialah talak yang tidak boleh dirajuk. Jika sekiranya suami ingin kembali bersama isteri, maka suami perlu menikahinya dengan akad yang baru. Menikah baru. Contoh bagi talak bain sughra ialah talak 1 atau 2 yang telah habis tempoh iddah. Kalau dalam iddah dia panggil talak raj'i. Kalau dah habis iddah, dia nak menikah balik, lagu sahabat kita tanya tadi, habis iddah. Habis iddah, dia nak menikah balik, dia kena angkat baru. Yang tu dia panggil talak bain sughra. Dan yang bekas bini dia tu pun boleh reject. Aku fikir lama, aku ingat aku nak rujuk balik lah dengan hang, aku minta maaf. Awak lama ingat abang fikir, awak habis dah iddah abang. Lepas tu jadi ke mana? Cik tak mau dah kat abang pergi cari orang lain lah. Tapi kalau abang mai masalah tempoh iddah tu, cik tak boleh kata apa lah. Minta maaf lah abang no.
Ambil muka hang. Bos dah. Yang tu dia panggil bain sughra. Kan? Okey. Ataupun seseorang yang bercerai dengan khulu'. Ini juga dia panggil bain sughra. Kan? Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Khulu' ni bayar duit tu. Tebus talak. Ataupun talak bain sughra juga, bain sughra juga. Maksudnya dia perlu akad baru. Bain sughra juga satu isteri yang belum disetubuhi. Yang belum disetubuhi, dia cerai. Ataupun talak yang melalui kaedah fasakh, yakni melalui kuasa hakim. Pembubaran fasakh ni pembubaran mahkamah. Pasal tu orang perempuan jangan takut. Dia tuan tanya ni nak buat macam mana ustaz? Cerai duduk di tangan lelaki. Tu satu. Talak banyak lagi yang tak ada di tangan lelaki, di tangan hakim fasakh. Pi kat hakim cerita, hakim boleh fasahkan. Banyak dalam riwayat, satu wanita mai dekat Nabi, dia kata dia paksa dia menikah, dia tak berapa nak berkenan. Nabi kata hang nak continue ke hang nak berpisah? Saya ingat saya tak boleh lah. Saya tak mau, memang saya tak mau. Pak dia suruh kahwin, kan? Dia paksa. Tak apa, Nabi kata hang tak mau, pisah. Kan? Ini pecah biji mata sebelah. Tak selesai lagi kes. Pecah pula sebiji lagi, tak selesai lagi. Kan? Sabar. Pasal apa hakim? Pasal apa kena sabar? Tak boleh bergegak aras Tuhan. Tu dia. Dia siapa yang bercerai bergegak aras Allah. Hadis palsu mana dia baca kita tak tahu. Kan? Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada tadi ni Nabi SAW kata dekat isteri Rifa'ah ni, kalaulah engkau nak balik semula dengan Rifa'ah, kau mesti mencukupi syarat-syarat dia. Yang pertama, bekas suami menceraikan isterinya dan telah habis iddah dan mereka telah berhubungan. Maksudnya isteri yang dia, contohlah Minah ni diceraikan, Minah ni telah habis iddah, Minah ni pergi menikah dengan laki baru dah bersama dengan dia, lepas tu pergi cerai pula dia. Memang teruk betul hati Mah ni no. Laki awal cerai, laki nombor 2 pun cerai. Kan? Cerai. Lepas cerai dia balik mai kat laki dia. Abang oi, dia cerai pula. Cerai pula dah. Ingat nak dengan abang boleh duduk kot. Habis dah iddah, habis dia kena pergi nikah lain lah, nikah baru. Artinya dia jadi iddah dengan suami baru juga mesti telah maksudnya isteri suami yang cerai pertama tu nak boleh balik dekat dia hak bini tu, panjanglah dia punya penantian tu. Pasal tu depa planning, depa pakat lagu ni, depa upah macam ni apa semua cepat kan. Okey. Hadirin mukminin, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana di dalam agama sesuatu yang bersifat hukum syarak, ilmu, tidak boleh ada perasaan malu untuk kita bertanya dan mengambil kepastian. Malu dalam soal ilmu, malu dalam soal hukum hakam tak ada dalam Islam. Tanya. Cuma kadang-kadang tuan-tuan kita nak cerita ni, cerita pada kadar yang sepatutnya. Telefon ustaz. Assalamualaikum ustaz, saya ada satu soalan, direct to the point. Sebab ustaz pun bukan boleh harap. Betul lah boleh cerita kat dia, abang ada, Assalamualaikum ustaz, saya nak cerita laki saya ni dia pukul saya, apa boleh saya buat? Ustaz pun kata boleh minta fasakh, bawa report polis apa kesihatan apa semua. Terima kasih ustaz, cukup. Abang kata dia kaki pukul, dia pukul saya tak mau dekat dia, apa saya boleh buat? Boleh nak minta fasakh? Cukup. Assalamualaikum ustaz, apa khabar ustaz? Nak mengadu sikit ustaz ni, ustaz boleh tumpang dengar dah. Lama dah saya ni hilang kasih sayang. Ustaz yang kata ustaz ni Bang Usop, dari
ikan di kolam dah tahu jantan betina. Suara pun dia dah boleh tahu elok tak elok. Dia boleh tahu dah, suara tu boleh tahu dah. Ini tol apa semua. Ni saya bohong melawak tuan. Istighfar. Okey, balik pada tajuk kita. Tak payah nak cerita ni sampai ni saya tak bahagia lah, saya perlu bimbingan lah, saya rasa ustaz lah orang yang layak untuk nasihati saya lah, apa semua. Dia merawik kot ni, bohong lah. Yang ni dia panggil apa? Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Benar, kita boleh luah, kita boleh cerita, tapi pada kadar yang sepatutnya, pada had yang sepatutnya, dan tak perlu perkara yang tak berkaitan untuk kita nak buka, kerana ruang fitnah itu akan berlaku. Ruang fitnah itu akan berlaku. Dan carilah masa-masa yang sesuai apa semua ni. Nak tanya hukum pukul 12 tengah malam, tanya hukum apa? Pukul 3 pagi tanya hukum apa? Orang tanya hukum pagi, siang. Ustaz duduk lena lagi ke? Ustaz lena seorang ke? Ini semua sebab saya nak cerita ni pasal apa? Kerana fitnah besar. Nabi kata apa? Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar daripada apa? Wanita. Fattaqun nisa, takutlah kamu kepada ujian wanita. So ini peringatan untuk kita semua. So sebab itu bila berhubung dengan wanita, berhubung dengan apa dia ni bukan mahram ni, kena ada borderline yang very clear. Kena bagi jelas. Okey. Beberapa dalil menunjukkan bahawa kita jangan malu. Kita nak tanya soal hukum ni, tanya. Yang pertama daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ali ni dia satu orang laki-laki yang rajulun mazza. Dia jenis keluar ayak mazi. Bukan mani, ayak mazi. Ayak mazi ni dia keluar di atas banyak sebab lah. Kadang-kadang dia ada syahwat sikit-sikit dia dah keluar, letih macam-macam mazi ni. Dia kata kuntu rajulan mazza fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'al an-nabi. Dia kata aku nak tanya Nabi ni segan sikit lah pasal dia menantu Nabi. Dia menantu Nabi. Bini dia tu anak Nabi. So kalau dia pergi cerita, dia tahu ni nak tanya Rasulullah sikit, dia mazi ni dia segan. Tapi dia minta Miqdad. Miqdad pergi tanya. Miqdad pergi tanya. Bagi pihak. Kan? Dia kata kalau keluar mazi kena mandi tak? Itu soalan dia. Kalau duk buat pandai tak demam. Mazi ni dia mudah keluar daripada mani. Nampak? Mau kalau kita pergi duk pandai-pandai ijtihad, kalau mani pun galak-galak kena keluar kena mandi, mazi pun galak-galak sama ke, jenuh mandi. Tak ada kerja lain kita. Nampak mentua tengok apa bila layak apa sakan sangat ni. So dia kata tak perlu. Siapa yang keluar mazi, ini soal dalam seluar ni, soal dalam kelambu, tapi dia berkaitan hukum. Hanya wuduk sahaja. Itu satu jenis soalan. Soalan yang kedua, yang juga berkaitan dengan perkara yang berhubung dengan isu sulit, isu-isu yang berkaitan dengan daripada Ummu Salamah. Ummu Sulaim pernah datang kepada Rasulullah. Ummu Sulaim, perempuan. Tadi cerita Ali, ni Ummu Sulaim. Dia kata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq. Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Dia sebelum dia nak tanya soalan tu, dia tanya dekat Nabi. Inna Allah la yastahi 'anil haqq. Tuhan ni dia tidak malu dalam soal benda yang hak, benda yang benar. Tuhan ni dia tak malu. Benda yang benar tak ada malu-malu. Nak tanya sikit. Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin. Dia tu perempuan. Dia kata orang perempuan kalau mimpi maksudnya mimpi basah, kena mandi tak kami ni? Soalan tu orang perempuan dia lain daripada orang lelaki. Orang lelaki dia mungkin boleh bersembang tak apa saja ya. Tapi orang perempuan ni fitrah dia malu. Dia soal-soal macam ni malu. Pasal itu Nabi, orang tanya dekat Nabi, macam mana kita nak tahu orang perempuan ni bila kita tanya dia hang nak menikah tak setuju tak? Macam mana kita nak tahu? Pasal orang perempuan dia tak habaq kata dia setuju. Orang perempuan nak habaq kata dia nak menikah cukup payah. Pasal itu tuan-tuan tengok. Dalam Quran, laki-laki Allah kata apa? Boleh apa? Lelaki kalau masuk syurga dapat apa? Bidadari. Dapat perempuan. Allah kata orang laki-laki kalau masuk syurga, kami bagi perempuan dekat mereka. Allah sebut tu terang. Tapi ada Allah sebut terang lagu tu kat orang perempuan.
Orang perempuan kalau masuk syurga kami bagi jantan kat dia. Tak ada. Pasal tu orang perempuan tanya, pasal apa bidadari? Tak ada orang perempuan. Pasal orang perempuan tabiat dia malu. Satu orang kan, macam tuan-tuan dulu muda-muda. Hang ni umur 30, hang tak mau menikah ke? Pergilah cari bini tu. Biasa. Orang lelaki-lelaki tak apa. Okey pak, nanti saya pergi cari siapa-siapa buat bini. Benda tu tak malu, tak aib. Tapi kalau anak perempuan kita panggil, hang umur 30 ni, tak ada jantan-jantan mana nak buat lelaki? Oh, dia dengar macam tu tuan-tuan. Macam nak ambil kepala apa dia. Malu, aib. Benda tu sensitif. Wanita ni dia malu tau. Tetapi malu itu tidak menghalang mereka untuk menuntut ilmu. Malu itu tidak menghalang mereka untuk tanya soalan tentang hukum pada Nabi. Malu ini bagus kalau dia kena pada tempat. Pasal tu Nabi kata as-sumtu. Kalau kamu nak tahu wanita tu setuju, hampa nak dengar dia kata setuju, pakai harus ya. Orang perempuan ni dia takkan cakap. Contohlah pak dia tanya, ni hang nak menikah? Mau. Mau kalau dia kata lagu tu pasal pak dia tu terlondeh baju-baju luar. Dia tak cerita, dia tak habaq. Dia akan dia sengak. Pasal tu ada kaedah as-sukut alamatur ridha. Diam wanita itu tanda dia setuju. Dia setuju. Tapi mungkin perubahan masa peredaran zaman lah ni, kita tak dan tanya, dia bawa balik. Dia tak pak, macam mana boleh? Awak boleh apa? Ni cik bawa balik dah. Nak lagi jadi lelaki cik, nak jadi menantu pak. Tu dia. Pak dia pula naik malu. Pak nanti aku habaq lagi. Tanya. Dia peredaran zaman. Wallahu a'lam. Tak salah, no problem. Kan? Open minded. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata idza ra'at al-ma. Nabi kata ya, kalau hang mimpi sampai keluar air. Oi, malu kita. Kalau mimpi ra'at ma, kalau mimpi keluar air mani. Keluar air mani. Syahwat ada, keluar air mani. Mandi. Direct to the point. Jelas. Kenapa jelas? Kerana ia berkait dengan hukum. Nampak? Hadis Bukhari Muslim. Kemudian tuan-tuan, lepas tu dia tanya orang perempuan. Hadis tu sama. Orang perempuan ada air mani ke? Wih, cerita 18 tahun ke atas. Nabi kata kalau orang perempuan tak ada air mani, macam mana muka nak ikut muka mak, muka pak? Faham tak bahasa Nabi? Ada. Okey. Kemudian kita tengok juga. Ni juga soalan yang berkaitan dengan hukum. Tapi macam soalan Rifa'ah tadi, sebab tu saya sebut benda tu sensitif, tapi kita kena tengok konteks apa dia bercakap. Tapi bila mai cakap ni, kita jagalah, janganlah over sampai sebut jelas apa semua, sampai ni ada setengah-setengah penceramah pun dia bukan ni, dia galak sama. Tak boleh lah kan. Kita cakap based on hukum. Tengok cara Nabi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yujami' ahlah. Satu orang lelaki mai tanya dekat Nabi. Aisyah duk ada. Pasal dia yang cerita hadis ni. Dia kata macam mana Rasulullah, satu orang lelaki yujami'u ahlah thumma yaksal. Dia kata macam mana ni satu orang bersetubuh dengan isteri dia, tetapi dia azal. Dia pancut keluar. Azal ni dia pancut keluar. Apakah dia wajib mandi? Tu bila azal tu?
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي Okey. Maka bagi menjawab soalan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila bersama lelaki dan wanita, suami isteri, mereka kena mandi. Seperti mana dalam satu lagi hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila orang bertanya kepada Aisyah, langsung soalan tu kepada Aisyah daripada Abu Musa al-Asy'ari, dia kata, ya ummul mukminin, itu wahai ibu orang-orang beriman, aku nak tanya satu soalan tapi aku malu.
Aisyah kata tanya. Kerana dia dengan orang beriman ni seperti ibu dengan anak-anak. Soalan apa? Soalan yang Abu Musa malu ni soalan yang berhubung dengan hubungan suami isteri. Sebab itu saya kata jika soalan itu bermaksud mengetahui hukum, maka tidak ada larangan dan tidak ada salah untuk kita bertanya pada orang yang layak. Dia kata, apakah had ataupun kadar wajibnya hubungan suami dan isteri itu yang apabila mereka bersama wajib mandi? Kadang-kadang ada orang hanya bercumbu-cumbuan, tidak sampai kepada hubungan yang hakiki dan sebagainya. Maka Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi pernah sebut benda ni. Nabi kata apabila seorang lelaki itu berada di antara 4 anggota badan isterinya, lalu bertemu 2 alat sulit, maka wajib bagi mereka mandi. Walaupun mungkin di sana tidak keluarnya mani. Bertemunya 2 alat sulit khitan tu, maka wajib mandi. Fokus kita pada isu apa? Soalan yang jelas untuk mengetahui hukum. Kerana kalaulah mereka, setengah orang dia faham apa? Pasal itu kita jangan downgrade soalan orang ni. Kadang-kadang orang dia memang tak tahu. Kita kadang-kadang kata soalan ni, apa punya soalan ni, budak-budak pun tahu. Kan? Kita mungkin tahu, mungkin orang lain tak tahu. Setengah orang dia kata, kalau keluar mani baru mandi. Menyebabkan selama ni dia tak mandi walaupun dia bersama. Sebab alasan dia tak keluar mani. Walha, kalau bertemu 2 alat khitan itu pun dah kena mandi walaupun tak keluar air. Nampak? Sebab itu agama dia tak boleh andaian. Agama dia, macam mana abang? Aku rasa boleh kot. Ni macam mana abang? Saya ni, apa ni, kemarin ada darah. Hari ni tak ada. Tengok tak ada dah darah. Okey kot no. Okey apa? Tak apa kot. Tak apa apa. Nak sembahyang ke tak? Nak mandi ke tak? Dia tak boleh andaian, dia tak boleh sangkaan. Dia mesti yakin. Kemarin ada? Kemarin ada. Ini tak ada? Tak ada. Macam mana? Apa solusi dia? Tanyalah. Kalau malu nak tanya kat ustaz dan suami tak kerti, telefon tanya ustaz. Ustaz pun mungkin malu, cari ustazah. Cerita, kata ni macam ni, darah saya macam ni, tak ketahuan. Saat dia keluar, saat tak keluar. Macam mana ni? Masa tak ada nak sembahyang ke apa? Dia tak boleh. Kan? Ini penting. Ini sampai berbulan-bulan keluar. Darah apa tu? Tak sembahyang sampai berbulan-bulan. Ini satu isu. Maka sebab itu hukum tidak boleh berdasarkan sangkaan. Dia kena ilmu, tanya. Okey. Dan yang terakhir yang kita boleh ambil daripada hadis ni juga, seperti yang dibawa oleh penulis kitab kita ni, poin yang berikutnya iaitu tentang isu menikah muhallil. Pada perkataan halal, bermaksud pakatan di antara bekas suami dan isteri tersebut mengambil pak sanggup untuk menjadi suami sementara bagi menghalal. Lepas tu dia muhallil tu, bagi menghalalkan untuk depa rujuk balik. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi melaknat Nabi melaknat suami yang baru tu, Cina buta tu, dan bekas suami yang upah ataupun mastermind tu. Dua-dua dilaknat. Laknat menunjukkan haram, dosa besar. Bila dia guna perkataan laknat, sama ada Allah ke Rasul ke, itu menunjukkan benda tu salah, haram. Kan? Berdasarkan kepada hadis ini, para ulama menyatakan perkahwinan yang bertujuan untuk menipu helah tersebut tidak sah jika bekas suami tadi berpakat dengan seorang lelaki lain untuk berkahwin dengan bekas isterinya dengan syarat mereka tidak boleh bersama, lalu menceraikannya,
bagi membolehkan dia rujuk kembali. Ini saya tak tahulah perkataan apa, harapan ke, rakyat ke, apa ke kan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, macam mana katakanlah pasal perjanjian ni, banyak kita tengok depa boleh dia panggil breach the contract, boleh engkar. Katalah tuan-tuan orang offer jadi apa, muhallillah ni kan, orang yang nak jadi pak sangguk ni. Dia kata okey. Dalam keadaan COVID pandemik ni, duit tak ada, kerja tak ada. Itu kupon hang 1,000 hampir menikah. Dia menikah tengok, dia berjenis juga. Kan? Dia dah jadi suami dah, dia seri dah. Hak dia. Dia tahu macam mana? Habis nak habis kontrak, dia tak apa, nanti aku fikir lah. Dia tak boleh paksa apa. Kalau nak bawa pergi mahkamah pun, dia kata ni saya dah bayar ni apa semua. Tak ada. Pernah tu. Pasal dia di bawah suami tadi. Tapi kalau mereka pakat perkahwinan itu dianggap tidak sah, maksudnya dia tak boleh balik juga rujuk pada isteri dia. Kesimpulannya tuan-tuan, agama suruh kita berhati-hati melibatkan soal talak. Kerana banyak kes. Sebab itu kerajaan wajibkan perceraian ni mesti daftar. Tuan-tuan, saya ceritakan minggu lepas ke minggu sebelum tu. Kalau satu orang dia kahwin, dia tak lalui prosedur undang-undang kerajaan, dari sudut syarak dia panggil zawaj urfi. Nikah secara syaraknya sah. Bercerai pun sama juga. Walaupun tuan-tuan tak daftar di mahkamah, dari sudut syaraknya, kalau satu orang suami dia kata aku cerai hang, jatuh. Walaupun mungkin tidak daftar dan tidak pergi ke mahkamah, jatuh cerai tu. Apa yang berlaku apabila mereka tak rujuk pada mahkamah, maka cerai rujuk. Mereka tak tahu dah berapa kali mereka cerai dan berapa kali mereka rujuk. Isunya apa? Sekiranya pada perceraian kali ketiga yang tak boleh rujuk tu, yang perkahwinan bain, perceraian bain kubra tu, yang kena menikah lain, yang kena habis iddah tu, mereka pergi bersama. Ini akan menjadi masalah kepada isu nasab. Nasab anak yang dikandung selepas daripada isu apa tadi? Perceraian kali ketiga. Sebab mereka pun tak tahu berapa kali dah. Hampa ni bercerai berapa kali, tak tahu. Abang ni gaduh-gaduh cerai, apa gaduh-gaduh cerai, lepas tu malam dia rujuk balik. Ini masalah. Pasal tu kerajaan dia buat benda ni untuk maslahat. Pasal itu berhati-hati tuan-tuan. Soal cerai ni kerana dia melibatkan nasab. Nasab ni dia akan melibatkan pusaka, harta. Dia melibatkan soal perwalian. Dia melibatkan soal mahram, aurat tak aurat. Kan? Kalau dia anak kita, isu aurat, isu waris, isu wali, dia berkait. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam soal cerai rujuk ni, kerana dia melibatkan soal halal haram. So jangan main-main ya. Itu pasal itu dia buat ketat. Cerai main-main. Pasal itu di zaman Umar yang sebut 3 jatuh 3 tu. Sebut 3 jatuh 3 pasal dia tak nak orang bermain-main. Orang ambil ringan, ambil mudah. Kan? Hati-hati. Apa orang kata, terlajak cakap memang naya. Kan? Okey tuan-tuan, wallahu taala a'lam. Tersalah tersilap itu kita mohon ampun kepada Allah, yang terlebih terkurang itu kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.